Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so untuk video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda ataupun kita refresh balik cara-cara pengiraan ataupun kaedah pengiraan U value. Okay, yang mana U value ni adalah thermal transmittance, yang mana pengiraan ni adalah bertujuan untuk memastikan material ataupun bahan yang kita gunakan untuk membuat sesuatu dinding, rumah ataupun bangunan, dia adalah mesra haba. Maksudnya walaupun suhu di luar panas, suhu di dalam boleh jadi, nak kata sejuk tak sejuk sangat, tapi selesa lah dengan adanya sistem wall ini. Okay, ini adalah salah satu contoh keratan rentas bagi sesebuah dinding, yang mana ini adalah basic. Biasanya kalau kita tengok dinding, kita akan ada blok di tengah-tengah dan kita akan plaster di bahagian luar dan juga di bahagian dalam. Okay, dengan adanya satu sistem wall yang simple ni, kita nak kira berapa nilai U value, maksudnya berapa nilai haba yang dibenarkan untuk melalui sistem dinding tersebut. Okay, bermaksud dengan ada 3 lapisan ni, berapa nilai suhu ataupun temperature yang dibenarkan untuk melepasi daripada luar masuk ke dalam. Okay, so berdasarkan wall system ni, kita ada 3 lapisan yang terdiri daripada 2 jenis material. Material yang pertama adalah plaster, cement plaster di bahagian luar. Di bahagian tengah kita ada lightweight block, dan di bahagian dalam kita ada cement plaster sama dengan yang luar. Okay, dengan adanya sistem wall yang simple ni, macam mana kita nak kira nilai U value? Okay, untuk mengira nilai U value, awak perlu sediakan satu table macam yang saya tunjuk di sebelah kanan ni. Okay, yang pertama awak kena tulis number. Yang kedua adalah komponen. Komponen ni adalah jenis material ataupun jenis bahan yang awak gunakan ataupun yang terdapat dalam awaknya sistem dinding. Okay, seterusnya adalah thickness. Thickness ni adalah ketebalan bagi setiap lapisan bahan yang digunakan untuk dinding awak. Okay, seterusnya adalah nilai K value. Nilai K value bagi setiap lapisan ni ataupun bagi setiap material, dia ada nilai K value yang tersendiri. Okay, macam mana kita nak cari nilai K value tersebut, saya akan tunjukkan. Seterusnya adalah resistance. Bagi setiap material ni pun dia ada nilai resistance dia. Dan last sekali adalah U value. Beza antara K value, R value dan juga U value adalah K value dan R value dia lebih merujuk kepada every single material yang digunakan. Okay, manakala untuk U value digunakan bagi the whole system, keseluruhan sistem. Okay, so saya tunjuk dengan awak macam mana kita nak buat. Okay, sebelum tu awak kena prepare satu table. Okay, sebenarnya awak tak perlu prepare table nak kata macam ni yang secanggih macam ni. Awak just simple calculation dalam kertas pun tak apa. Tapi disebabkan saya malas nak tulis di atas kertas, saya tunjukkan dalam Excel lah. So kalau awak tulis dalam kertas, awak kena buat table macam ni. Awak kena listkan komponen apa yang digunakan. Okay, so kita pergi satu persatu. Okay, cara penulisan komponen adalah kita bergerak daripada outside ke inside. Okay, outside turun ke bawah adalah inside. Okay, thickness. Okay, nombor 1 dengan nombor 5 kita abaikan dulu. Jangan tengok dulu. Kita tengok pada nombor 2, 3 dan juga 4. Okay, cement plaster bagi outside, thickness dia berapa? 0.013. Kenapa? Kat sini 13. Kenapa kat sini 0.013? Tengok pada unit. Ini unitnya adalah milimeter, sedangkan unit yang kita nak adalah dalam meter. So kena convert dulu dalam meter, barulah tulis dalam ni. Okay, lightweight block berapa thickness? 0.1. Dan cement plaster di bahagian inside, thicknessnya adalah 0.013. Right. Seterusnya, nilai K value. Di mana kita nak dapat nilai K value? Okay, dalam soalan test ataupun final, nilai K value ni ada dua cara untuk kita bagi kepada anda semua.
Yang pertama, nilai K value bagi setiap komponen ni kita direct bagi dalam soalan. Okey. Dan cara yang kedua, kita tak bagi direct dalam soalan, kita hanya bagi nama ataupun jenis komponen yang digunakan. So, andai kata hanya nama komponen saja yang diberikan, kat mana kita nak cari nilai K value ni? Okey, kalau anda ingat, saya ada bagi awak satu table K value sebelum ni. Saya bagi soalan satu. Okey. So, dia punya bentuk lebih kurang macam ni. Okey. Kalau ada, baguslah. Kalau tak ada, nanti yang ini saya akan attachkan sekali dalam lampiran. Saya akan bagi ke awak. So, daripada sinilah kita akan dapat nilai K value bagi setiap komponen yang kita gunakan. Okey, baik. So, nombor 1 dengan nombor 5 kita abaikan dulu macam tadi. Okey. Cement plaster. Berapa nilai K value untuk cement plaster? So, kat atas ni saya ada buat satu formula. Kat mana kita nak dapatkan nilai-nilai ni? Okey. So, untuk cement plaster, berapa nilai K value? So, kita buka dia punya table. Kita cari cement plaster. So, pergi kepada nombor 15. Plaster. So, plaster ni ada banyak jenis. Dia ada gypsum, dia ada perlite, dia ada sand, dia ada vermiculite. So, awak punya jenis plaster adalah jenis cement. So, nilai K value bagi cement adalah 0.533. Okey. So, awak tulis ke sini 0.533. Itu adalah nilai K value. Seterusnya, nilai lightweight block. Berapa nilai K value dia? Balik semula kepada table tadi. Kita cari lightweight block. Kalau anda perasan, lightweight block tak ada pun dalam ni. Tapi, biasanya lightweight block diperbuat daripada konkrit. Okey, konkrit lightweight. So, kita ambil yang 0.303. Okey. So, mesti anda akan tanya, kat sini ada 3 pilihan, 0.303, 0.346, 0.476. So, kalau tak dinyatakan dalam soalan jenis lightweight yang macam mana, kita just ambil yang paling rendah, nilai K value yang paling rendah. Okey, so kita ambil 0.303, kita masukkan dalam ni 0.303. Dan cement plaster bahagian inside pun sama dengan yang outside tadi. Okey, kita just copy je balik 0.533. Okey, kalau sebab tu saya suka buat dalam Excel, kita boleh masukkan formula terus dalam ni. Okey. So, komponen kita dah isi, thickness kita dah isi, K value kita dah isi, dan sekarang kita akan kira R value. Okey. R value, resistant, nilai resistant. Okey. Untuk mendapatkan nilai resistant, formulanya saya ada tulis kat atas ni. R value equal to thickness bahagi K value. So, sebagai contoh nombor 2, kita nak cari R value untuk cement plaster berapa? So, thickness bahagi dengan K value. Dapatlah R value. Sama je dengan lightweight. Thickness bahagi dengan K value, dapat R value. Sebab tu saya susun KRU. Okey. So, kalau susah sangat nak ingat je KRU. Susunan dia. Okey. Kalau awak nak susun tunggal terbalik pun tak ada masalah. Tapi saya takut awak keliru je nanti. Okey. Okay, seterusnya R value untuk cement plaster. Thickness bahagi K value, awak akan dapat nilai R value. Okey. Okey, baik. So, untuk elemen ataupun komponen yang ada dalam sistem dinding awak, kita dah key in dalam ni. So, sekarang kita akan tengok kepada external surface dan internal surface. Okey. Biasanya dalam soalan, kita tak akan lukis kat mana external surface, kat mana internal surface. Okey. Tapi kita perlu ingat, dia adalah wujud dalam awak punya sistem. So, biasanya untuk external surface dan internal surface, dia tak ada thickness. So, awak dash kan. Dan dia tak ada K value. Sorry. Okay, dia tak ada K value. Dia tak ada thickness, dia tak ada K value. Tetapi dia ada R value. So, R value ni kita nak dapat dari mana? Okay. So, kita back to table ni balik. Page 2. Okay, kita tengok kat sini. Bahagian A. Bahagian A,
surface film resistant for wall, B surface film resistant for roof. So yang roof ni kita tak tengok sebab kita buat untuk wall, dinding. So untuk outside surface RO, nilainya 0.044. Direct ambil je terus dan awak masukkan ke dalam table awak, 0.044. Okay, untuk external. Untuk internal surface, sama juga, nilai thickness dia tak ada, nilai K value pun tak ada, tetapi dia ada nilai R value. So berapa nilai R value untuk internal surface? Okay, back to K value table, kita tengok inside surface. Tapi untuk inside surface ni dia ada dua option, sama ada high emissivity ataupun low emissivity. Okay, so normally kita akan ambil yang high emissivity, iaitu 0.120. So masukkan ke sini dalam table awak, 0.120. Okay, baik. Setelah awak dapat nilai R value bagi setiap komponen, awak kena totalkan untuk mendapatkan nilai rintangan total ataupun R total. So awak tambahlah R untuk external surface, tambah dengan R untuk cement plaster, R untuk lightweight block, R untuk cement plaster inside, dan R untuk internal surface. Dan totalnya adalah di sini. Okay, so awak dah dapat nilai thickness, K value dan juga R value. So sekarang the ultimate goal awak punya pengiraan adalah untuk awak cari nilai U value. Okay, berapa nilai U value? So formula untuk U value ada kat atas ni. U value equal to 1 over R total. Sebab tu kita kena cari R total, R keseluruhan sistem. So 1 bahagi R total bermaksud 1 bahagi 0.54281341. So jawapannya adalah 1.842. Inilah jawapan akhir nilai U value bagi awak punya sistem wall awak. Okay, okay, untuk menjawab soalan ni ada beberapa elemen ataupun item yang awak perlu ambil berat. Yang pertama adalah unit. Okay, kalau awak malas nak tulis unit bagi setiap satu-satu value ataupun nilai dalam table awak ni, awak just tulis kat atas ni je. Apa unit untuk thickness? Meter. Apa unit untuk K value? Watt per meter Kelvin. Apa unit untuk R value? Meter square Kelvin per watt. Dan apa unit untuk U value? Watt per meter square Kelvin. So tulis siap-siap kat atas ni. So bila awak dah tulis kat atas ni siap-siap, bermaksud nilai yang ada dekat dalam table awak ni tak perlu tulis unit. Kita hanya refer kepada atas ni saja. Okay, baik. Senang kan? Simple je. So walaupun simple, sebenarnya soalan ni dia boleh trick awak. Banyak elemen yang kita boleh trick awak. Yang pertama, biasanya soalan dia akan tanya, okay, dia bagi satu sistem wall system. Okay, ini adalah basic tak semestinya dia ada bagi 3 komponen ni saja. Mungkin dalam test ataupun final dia bagi 5 layer, 5 type of material yang berbeza-beza. Itu terpulang. Tapi tak perlu risau. Benda ni sangat mudah. Yang pertama, awak buat table. Kemudian awak listkan komponen. Okay. Kemudian awak senaraikan ataupun tulis thickness bagi setiap material tersebut dan K value. K value ni sama ada dia bagi dalam soalan direct ataupun dia tak bagi. Kita kena cari dalam K value table macam ni. Okay. Okay, baik. So awak dah ada nilai thickness, awak dah ada nilai K, awak boleh dapat nilai R value. So saya ulang balik semula. So untuk cari R value, thickness bahagi K value. Okay, thickness bahagi K value, dia akan dapat yang ni. So bila awak dah dapat semua R value, awak kena kira R total. So R total fungsinya adalah untuk kita kira U value. Sebab apa? U value formulanya adalah 1 over R total. So jawapan akhir awak adalah 1.84. Okay, macam saya cakap tadi, ada beberapa trik yang mungkin kita boleh buat untuk uji kefahaman student terhadap soalan. Okay, yang pertama, nilai thickness. Okay, thickness ni, kalau awak perasan kat sini saya tulis 13 mm,
100 mm dan juga 13 mm. Kadang-kadang ada soalan kat sini dia tulis 13 mm, kat sini dia tulis 100 mm, tapi kat sini dia tulis 13 cm. Contoh saya buat kat sini 13 cm. Okay, biasanya student bila dia nampak je numbers, dia terus masukkan dalam table. Dia tak tengok pun dia punya unit. So, trik yang pertama, unit untuk thickness. Okay. So, saya betulkan balik. So, hati-hati dengan unit. Tengok betul-betul apa unit bagi thickness bagi setiap layer tersebut. Okay. Seterusnya, K value. Okay, nilai K value pun sama juga. Trik dia adalah macam tadi, lightweight block. Okay, dia just tulis lightweight block saja. Tapi bila kita tengok K value table, lightweight block dia ada 3. 0.303, 0.346, 0.476. So awak nak pilih yang mana? Sebab dia tak ada mention apa-apa pun. Dia just mention lightweight block. So macam saya kata tadi, ambil nilai K value yang paling rendah di antara ketiga-tiga ni. Okay, di antara ketiga-tiga ni mana yang paling rendah? So itulah yang awak ambil. Okay. Okay. So seterusnya, okay, dah dapat nilai thickness, dah ada nilai K value. So awak boleh direct kira nilai R value dan juga U value. Dan akhirnya awak akan dapat nilai 1.84 watt per meter squared Kelvin untuk U value. Okay. Dan biasanya dalam soalan ada soalan tambahan. Biasanya kalau soalan ni dia akan tanya yang pertama, okey, disuruh kira U value. Okey, so awak kiralah U value bla 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 sampailah awak dapat jawapan U value awak. So soalan tambahan, mungkin trik dia akan tanya, nak test awak punya kefahaman. Untuk satu sistem wall yang baik, apakah nilai U value yang disarankan? Okey, ataupun nilai U value yang terbaik untuk sesuatu sistem dinding ataupun wall system. Sama ada nilai U value tu yang lebih tinggi ataupun nilai U value yang lebih rendah. So awak kena bagi alasan, reason kenapa. So kalau macam tu awak nak jawab macam mana? Macam biasa saya pesan dalam kelas, untuk menjawab soalan yang ni, awak kena back to apa itu thermal transmittance. Okay, apa itu maksud thermal transmittance? So bila awak tahu maksud apa itu thermal transmittance, awak boleh jawab soalan ni. Soalan yang baru saya bagi tahu tadi. So untuk satu wall system yang baik, kita perlukan nilai U value yang tinggi ke nilai U value yang rendah? Okay, kalau nilai U value yang tinggi, kenapa? Dan nilai U value yang rendah, kenapa? So macam mana kita nak jawab? Tengok balik apa maksud thermal transmittance. Okay, sama juga nilai K value. Contoh, ini adalah salah satu contoh basic wall system, cement, lightweight block, cement plaster, luar dan dalam. Andai kata awak dah kira-kira ni semua kan, awak dapat nilai K value nya 0.533 untuk cement plaster dan 0.303 untuk lightweight block, dan akhirnya awak dapat nilai U value 1.84. Okay, mungkin soalan kita boleh tanyakan, beri cadangan satu sistem dinding ataupun salah satu wall system yang kita boleh improvekan lagi dia punya nilai U value. So ini saya tunjukkan awak basic kan. Ini adalah basic sistem untuk dinding. Tapi dengan adanya jawapan ni, apakah cadangan anda yang awak boleh improvekan? Awak boleh naik tarafkan lagi sistem dinding awak kepada yang lebih baik. Kenapa? Apa yang dimaksudkan dengan lebih baik? Bermaksud nilai haba yang transmit, yang lalu daripada luar ke dalam dapat dikurangkan. So kita nak tackle dekat mana? Adakah kita nak tackle thickness? Adakah kita nak tackle K value, R value ataupun U value? Okay. So untuk menjawab soalan ni, awak kena tackle pada K value. Okay. So sekarang cement plaster 0.533, lightweight block 0.303 dan cement plaster 0.533.
So untuk improvekan sistem yang basic ni, awak perlu cari material ataupun bahan yang mempunyai nilai K value yang lebih rendah daripada nilai K value yang sedia ada ni. Okay. Kita anggapkan thickness ni sama Kita anggapkan thickness ni sama, tetapi nilai K value ni untuk improvekan sistem, awak perlu cari nilai K value yang lebih rendah daripada nilai asas ni, basic system ni. Okay. Bila awak dah dapat nilai K value yang rendah, awak akan dapat nilai U value yang rendah. So, untuk menjawab kedua-dua soalan trik tadi tu, untuk satu sistem yang baik, kita perlukan nilai U value yang lebih rendah dan juga nilai K value yang lebih rendah. So, andai kata dia suruh cari cadangkan bahan ataupun material, so kita boleh refer balik dekat kita punya table ni lah, K value table. So awak carilah mana-mana material yang awak rasa sesuai untuk sistem wall awak yang mempunyai nilai K value yang lebih rendah berbanding nilai yang awak dah kira ni. Nilai yang awak kira ni adalah basic wall system. Biasa kita nampak kat rumah, kita nampak kat bangunan, dia hanya menggunakan lightweight block, simen luar dan dalam. Itu saja. Tapi mungkin awak boleh improvekan daripada 3 layer ni, awak jadi 5 layer. So 5 layer ni awak menggunakan material ataupun bahan yang mempunyai nilai K value yang lebih rendah berbanding nilai K value yang awak dah kira ni. Okay, itu antara beberapa trik lah ataupun bentuk soalan yang kita boleh tanya dalam test ataupun final. So berkemungkinan dalam test 2 akan masuk soalan pengiraan bagi U value. Mungkin soalan tu ada 3 layer, 4 layer, 5 layer, kita tak tahu. So nanti awak tengok sendirilah kertas soalan awak. So the important thing is, bila awak tahu basic pengiraan, keluarlah berapa layer sistem wall awak sekalipun, andai kata ada 10 layer pun, bila awak tahu nak kira macam mana, should be no problem. Okay, so itu saja untuk video pengiraan U value. So kalau ada apa-apa tak faham, boleh direct WhatsApp dalam WhatsApp group. Okay, boleh tanya supaya soalan yang awak tanya tu boleh orang student yang lain, kawan-kawan awak pun boleh tahu apa masalah dalam pengiraan ni. So dalam masa yang sama, boleh dikatakan kita tengah buat sharing session lah, okay, dalam WhatsApp group tu. Okay, itu saja. Terima kasih.